Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aris bin Zamri dari Sekolah SMK Felda Tenggaruh, Persen, Johor. Tajuk buku yang ingin saya ceritakan pada hari ini, Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Penulis buku ini Muhammad Ridha. Dicetak oleh Jasmine Enterprise. Bilangan muka surat sebanyak 208. Buku ini menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami dalam bentuk penceritaan yang senang difahami oleh saya sebagai seorang pelajar. Idea penceritaan yang jelas untuk menggambar rahsia kehidupan, kesetiaan, pengorbanan dan kebijaksanaan Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang utama. Kenapa saya memilih untuk membaca buku ini? Kerana perasaan ingin kenal dengan lebih mendalam Sayyidina Abu Bakar yang terkenal dalam sejarah Islam sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang cukup hebat. Mengandungi 16 bab yang dimulai dengan riwayat hidup Sayyidina Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 Masihi. 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Digelar As-Siddiq kerana sentiasa membenarkan apa sahaja perkataan daripada Rasulullah SAW yang terawal memeluk Islam dan antara 10 orang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin syurga. Hadis riwayat daripada Huzaifah, Rasulullah SAW bersabda, "Ikutlah 2 orang selepas saya, iaitu Abu Bakar dan Umar." Riwayat Tirmizi. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masihi. Sayyidina Abu Bakar mempunyai 4 isteri dan 6 orang anak. Antara anak Sayyidina Abu Bakar yang terkenal dalam sejarah Islam ialah Aisyah, isteri kepada Rasulullah, dan Abu Qasim, panglima perang dan gubernur di Mesir. Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin yang adil. "Wahai manusia, sesungguhnya saya dilantik oleh kamu, sedangkan saya bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Sekiranya saya melakukan kebaikan, tolonglah saya. Jika saya melakukan kesalahan, betulkanlah saya." Khutbah Sayyidina Abu Bakar selepas dilantik menjadi khalifah. Pengarang membawa cerita kehebatan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang mempertahankan Islam dan menyebarkan Islam dengan meneruskan usaha-usaha dakwah Rasulullah SAW. Semasa menjalankan tugas sebagai khalifah, Abu Bakar telah menghantar ramai panglima perang Islam untuk memerangi musuh-musuh Islam. Antaranya Khalid bin Al-Walid. Dia ditugaskan untuk memerangi orang murtad dan nabi palsu. Khalid Al-Walid sebagai panglima perang yang cukup hebat pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar sehingga dapat mengalahkan kerajaan Rom dan Parsi. Pengarang membawa kita merasai peperangan yang dihadapi oleh Khalid dengan penceritaan yang senang difahami. Pemerintahan Sayyidina Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Membaca kisah Sayyidina Abu Bakar dalam buku ini, saya dapat kagum dengan sifat kesederhanaan pemimpin Islam yang hebat ini. Apabila wafat, Abu Bakar dimandikan oleh isterinya Asma dan dikafankan dengan 2 helai baju. Orang hidup lebih memerlukan yang baru daripada orang mati. Kain itu untuk nanah dan darah, kata-kata Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat. Membaca kisah Sayyidina Abu Bakar mendorong saya untuk melakukan banyak kebaikan. Apabila engkau terlepas satu kebaikan, maka dapatlah ia semula, dan jika engkau sempat melakukan kebaikan, maka dahulukanlah ia, kata-kata hikmah Abu Bakar. Baiki dirawat, nescaya orang akan berbuat baik pada awak, pesanan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ialah seorang sangat suka berkorban diri untuk orang lain. Katanya, sebaik-baiknya saya jika saya menjadi pokok yang boleh dibuat bersandar kemudian dimakan. Sayyidina Abu Bakar ialah seorang yang sedikit kata-katanya, lama diamnya dan banyak ibadat. Kepada sesiapa yang ingin mengenali siapa Sayyidina Abu Bakar, bolehlah membaca buku ini. Kita akan jumpa kesetiaan seorang sahabat, keadilan seorang khalifah dan keberanian panglima perang. Pengajaran yang saya dapat ialah kita haruslah menjadi pemimpin yang adil dan berani. Saya mencadangkan buku ini dibaca kerana terdapat beberapa nilai murni yang boleh dicontoh, seperti keberanian, keadilan dan rendah diri. Selain daripada itu, kita hendaklah sentiasa tawaduk dan merendah hati, kerana di samping beliau seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi, bijaksana dan lemah lembut.
Beliau juga adalah sahabat yang paling dikasihi Nabi Muhammad SAW, sama ada sebelum Islam, lebih-lebihnya lagi selepasnya. Sekian, terima kasih.